Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Maya dan kelas PDPR subjek RBT SMK Beluran. Oke, kita berjumpa lagi. Sebelum ini cikgu sudah ajar kamu beberapa tajuk dan untuk hari ini kita akan teruskan tajuk yang ada. Dan sebelum cikgu mulakan, cikgu harap semua pelajar dalam keadaan yang baik bersama dengan keluarga yang tersayang. Oke kelas, kita teruskan pembelajaran untuk hari ini adalah kesinambungan daripada hari-hari kemarin. Dan untuk hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan prinsip reka bentuk. Oke, prinsip reka bentuk. Kemarin dulu cikgu ajar kamu elemen reka bentuk. Elemen ada 7 dan hari ini prinsip reka bentuk dia ada 7. Oke, prinsip reka bentuk ini adalah konsep untuk menyusun maklumat dan prinsip untuk membentuk mereka membentuk keputusan bagaimana hendak menggunakan elemen berikut. Dan prinsip reka bentuk ini membantu sesebuah lakaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan apabila dilihat. Itu ialah fungsi untuk prinsip. Dan cikgu akan sebut satu kali, sila ambil perhatian. Yang pertama adalah keseimbangan, yang kedua pengulangan, yang ketiga kontras, dan yang keempat kepelbagaian, dan yang kelima kesatuan, yang keenam keringkasan, dan yang ketujuh dan terakhir adalah harmoni ataupun keharmonian. Oke, kita tengok prinsip yang pertama yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini kelas dia merujuk kepada sudut berat, tarikan, tumpuan dan bentuk pada lakaran sesuatu objek. Dan keseimbangan ini kelas dia terbahagi kepada dua. Keseimbangan terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai keseimbangan simetri ataupun dipanggil sebagai formal. Dan yang kedua ialah keseimbangan asimetri. Keseimbangan tidak formal. Oke, ingat betul dia ada dua jenis keseimbangan. Seterusnya keseimbangan simetri adalah persamaan kedua-dua bahagian. Dan perseimbangan asimetri ialah bersifat sebaliknya tetapi kelihatan lebih menarik, mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Maksudnya di sini kelas, kalau keseimbangan asimetri ini ataupun keseimbangan formal ini, simetri, dia mempunyai kiri kanan yang sama berat. Kalau kamu tengok dalam contoh yang cikgu bagi di bawah ini, satu adalah keseimbangan simetri dan sebelah kanan adalah keseimbangan tidak simetri. Kalau kamu perasan, dia punya bentuk sama kiri dan kanan. Bagi tidak simetri, keseimbangan kiri dan kanan dia tidak sama. Oke? Dan seterusnya, prinsip yang seterusnya ialah pergerakan. Oke, pergerakan ini merujuk kepada keadaan bergetar, bergoyang, beralur, dan berpancar serta bersinar-sinar. Oke, ia memberi kesan realistik kepada sesuatu gubahan dan merujuk kepada aliran yang memimpin pergerakan pandangan mata terhadap satu objek. Maksudnya di sini kelas, bila kita melukis sesuatu, lukisan yang kita buat itu ialah pegun. Dan macam mana kita mau hasilkan bahawa lukisan kita itu seakan-akan bergerak dengan menggunakan kaedah pergerakan. Kalau kamu tengok di sini ada satu contoh yang di tengah-tengah telefon itu, sekiranya tidak ada garisan-garisan itu menunjukkan bahwa telepon itu tidak bergetar. Sekiranya ada garisan di tepi itu menunjukkan bahwa telepon itu bergetar. Itu dipanggil sebagai menunjukkan pergerakan sesuatu objek melalui garisan sahaja. Oke, itu prinsip yang kedua, pergerakan. Seterusnya kita pergi kepada prinsip yang ketiga. Oke, prinsip yang ketiga dipanggil sebagai pengulangan. Oke, merujuk kepada penyusunan sesuatu elemen yang sama secara berulang dalam segi saiz dan bentuk. Oke, ia boleh berlaku dalam bentuk bersudut, susunan bersiri selari ataupun berjejari. Maksudnya di sini, bila kita mencipta sesuatu objek ataupun melukis sesuatu objek dan kita menggunakan objek itu berulang-ulang, contohnya bulatan, kita sudah menggunakan prinsip elemen dalam projek kita ataupun dalam lukisan kita. Mudah saja. Bila ada satu benda itu berulang, itu kita panggil sebagai pengulangan. Oke, seterusnya elemen penekanan. Penekanan ataupun dia juga dikenali sebagai keringkasan. Oke, elemen seterusnya ialah keringkasan. Ringkas saja. Kalau kamu tengok di tepi sini, gambar yang cikgu letakkan ini, dia terdapat 3 jenis lambang sesebuah produk dan dia sangat simple atau sangat ringkas. Kalau kamu tengok yang pertama, dia hanya menggunakan lambang Apple. Dia tidak ada tulisan, dia tidak ada hiasan-hiasan. Dia cuma lambang Apple yang kena gigit. Tapi harga dia sangat mahal. Itu dipanggil sebagai keringkasan.
Oke, lambang kedua pula naiki. Satu right begini saja, tapi harga dia beratus-ratus. Oke, reka bentuk menunjukkan intipati atau elemen yang sangat penting untuk menarik tumpuan dan senang diingati. Senang kan? Bila kita nampak buah Apple, kita akan ingat itu ialah produk Apple, telepon iPhone. Itu dipanggil sebagai menarik tumpuan supaya senang diingati. Tapi sangat-sangat ringkas. Oke, prinsip yang seterusnya dia dipanggil sebagai kontras. Prinsip yang seterusnya dipanggil sebagai kontras. Oke, kontras ini dia merujuk kepada elemen yang berlawanan. Oke, elemen yang berlawanan. Kalau dia warna putih, lawan dia adalah warna hitam. Contohnya tulisan kontras ini, dia disatukan ataupun dia dikontraskan antara warna putih dan warna hitam. Dia berlawanan warna lah maksudnya. Oke, selain daripada warna, kita boleh gunakan juga tinggi, rendah, panjang, pendek. Itu dipanggil juga dalam kontras. Oke, dan prinsip seterusnya ialah kepelbagaian. Ataupun dia dipanggil sebagai aplikasi menggunakan elemen gaya, kualiti, dan idea yang berbeza dalam suatu reka bentuk. Maksudnya di sini kelas, kita menggunakan pelbagai jenis elemen dalam sesebuah lukisan. Mungkin ada garisan, ada bentuk segi empat, dia ada warna. Macam contoh yang cikgu bagi ini, inilah yang dipanggil sebagai kepelbagaian. Kita menggunakan semua elemen yang ada, kita gabungkan kepada satu lukisan ataupun satu produk. Oke. Dan yang seterusnya yaitu kesatuan. Kesatuan ini ialah semua elemen bergabung membentuk image, konsep, atau idea yang sempurna. Oke, ini adalah berbeza daripada kepelbagaian tadi, ini dipanggil kesatuan. Kesatuan ini, dia menggabungkan banyak elemen untuk membentuk sesuatu image ataupun membentuk suatu produk. Contoh sekali kalau kamu tengok di tepi-tepi ini, ada 3 contoh cikgu bagikan sertakan kepada kamu. Dia menyatukan beberapa elemen untuk membentuk satu objek. Macam burung, macam logo Olimpik ini. Dia menyatukan bulatan dan membentuk suatu produk. Itu yang dipanggil sebagai kesatuan. Dan yang paling akhir sekali dia dipanggil sebagai harmoni ataupun keharmonian. Oke, keharmonian ini kalau kamu tengok gambar di sini, kamu akan rasa nyaman, kamu akan rasa tenang. Itulah yang dipanggil sebagai harmoni. Yang mana bermaksud harmoni ini ialah reka bentuk yang dapat mewujudkan gambaran emosi yang positif. Oke, contoh kalau kamu pergi laut, kamu akan tengok laut tenang, tidak ada hiruk pikuk. Disitulah dipanggil sebagai harmoni. Dan selalunya dalam prinsip harmoni ini, warna sangat memainkan peranan. Bila warna gelap, kita akan rasa sedih. Bila warna terang, kita akan rasa gembira. Oke, itu ialah beberapa prinsip yang cikgu sudah. Oke kelas, itu sahaja untuk hari ini. Dan untuk tugasan kamu, untuk tugasan para pelajar hari ini, mudah sahaja. Cikgu mau kamu dengar betul-betul setiap penjelasan daripada video yang cikgu telah berikan. Cikgu mau kamu tulis dalam bentuk peta minda apakah 7 prinsip reka bentuk. Ulang balik, apakah prinsip reka bentuk yang cikgu sudah sertakan tadi. Oke, kamu tulis dalam kertas, lepas itu kamu snap dan kamu boleh hantar di dalam grup ataupun boleh PM dengan cikgu. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.